Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini, sambungan tadabbur surah Ali Imran hari ini, masya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi siapa takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Husniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita maraton daripada subuh tadi hingga ke saat ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Saya pun ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafadhal. Masykurah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk surah yang baru. Surah ni nama dia surah Ali Imran. Ali Imran. Bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Apa maksud Ali Imran? Maksud dia keluarga. Keluarga Imran. Maksud surah ni keluarga Imran. Menariknya dalam surah Ali Imran, dalam surah tentang keluarga Imran, Allah tidak cerita siapa Imran tu. Tak disebut pun siapa Imran. Allah cuma ceritakan keluarga dia. Contohnya dalam buku, kita tulis buku keluarga si Nazri. Tidak diperkenalkan siapa Nazri tu. Tapi dalam buku tu cerita tentang isteri dia, anak dia, sepupu dia, mak bapak dia, semua diceritakan kecuali siapa Nazri. Begitu. So Ali Imran, surah yang ketiga, bermula pada juzuk yang ketiga, mengandungi, tak berapa ayat dah? Cuba nanti tengoklah berapa ayat. So, pada ayat terakhir, surah Fatihah kan disebut tentang ada 4 golongan. Kan, golongan Balin, Nasara, golongan Maghdubi alaihim Yahudi, kemudian ada munafik dan ada musyrikin. Awal surah Baqarah. Akhir Fatihah, awal surah Baqarah. Ya, 200 ayat. So ada 4 golongan. Kisah Yahudi sudah pun banyak disentuh dalam surah Baqarah. So tuan-puan kalau baca surah Baqarah, itu tentang kisah Yahudi. Banyak disentuh di situ. Sementara Ali Imran, kita nak belajar tentang orang Nasrani pula. Kita nak tahu sifat-sifat orang Nasrani supaya gaya hidup kita tidak meniru-niru mengikut apa yang mereka buat. Allah cerita tentang jiran kita, tentang sepupu kita supaya kita beringat jangan ikut perangai mereka. Itu tujuannya. Tapi yang kita pula, kita buat benda terbalik. Apa yang kita buat? Bila kita kenal jiran kita tu, sepupu kita Yahudi, kita pergi kutuk pula dia.
Apalah perangai macam ni, perangai macam Yahudi. Dia memang Yahudi, tak perlu cakap perangai macam Yahudi. Dia memang Yahudi, perangai ni macam tu. Korang janganlah ikut. Janganlah kutuk. Yang penting korang tak ikut. Problemnya kita kutuk diorang, kita ikut. Kita tak belajar pun apa yang didatangkan. Malah kita ikut. Antara ciri-ciri ngikut perangai-perangai Yahudi ni, bila berhutang malas nak tulis. Konon-konon main percaya. Akhirnya kita yang rugi, kita yang teruk. Berhutang pula siap ada riba. Kita geram, benci dengan perangai Yahudi, kita buat perangai itu. Dan realitinya orang-orang Yahudi, dia mengawal orang-orang Nasrani dari dulu sampai sekarang. Dan yang menyesatkan orang-orang Nasrani pun adalah puak-puak Yahudi ni. So dalam surah Ali Imran juga ada kisah orang Yahudi. Sebab ada sedikit kisah orang Yahudi sebab ada kaitan rapat antara dua, Yahudi dan Nasrani. So kita kena belajar dari sifat-sifat mereka. Bila tahu apa sifat Nasrani, maka kita kena tahu macam mana? Bila kita tahu, maka kita ada maklumat supaya kita boleh periksa pada diri kita. Takut-takut yang disebut tu kita lah orangnya. Kan, sifat-sifat ni kan pelbagai. Ada yang kita kata, oh rambutnya ikal mayang, dagunya bujur sirih, pipinya pauh melayang, dahinya luas jendul, kan, hidungnya mancung, bak seludang, kan, macam mana? Rambutnya jambul di depan, berseluar dengki, berkaki ayam. Sebut-sebut sifat macam tu, aku pun macam tu lah. So jangan tiru sifat ini. So sepatutnya perlu disclaimer tu. Kan setiap kali sebut tentang cerita Yahudi Nasrani, kena ada warning. Aksi ini berbahaya, tak boleh ditiru oleh orang muda maupun orang tua. Jangan tiru sikap mereka. So kalau surah Baqarah tentang Yahudi, surah Al-Ma'idah tentang Nasrani, surah selepas ini, surah An-Nisa, dia tentang sifat-sifat munafik. An-Nisa tu tentang sifat orang munafik. Dan selepas surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah, Allah gabungkan ketiga-tiga golongan dalam satu surah. Yahudi pun ada, Nasrani pun ada, munafik pun ada dalam surah Ma'idah. Dia diulang, dijelaskan lagi dalam surah Ma'idah supaya kita jelas dan faham tentang tiga golongan ini. Lepas surah Ma'idah dijelaskan semua, conclude, datang surah An'am, baru cerita tentang orang musyrik, musyrikin Mekah. Itu bentuk dia. Begitu surah-surah awal ni diberi pada kita untuk jelaskan secara terperinci sifat, adab dan akhlak golongan-golongan ini. Ya, mereka mungkin namanya lain-lain. Kan, lain-lain. Dan kesesatan mereka berbeza-beza. So, dengan mempelajari surah-surah ini,
diharap kita semakin jelas, semakin faham agama Islam. Gitu. Dan nanti kita akan lalui surah Ali Imran ini, kita akan dapati bentuk dia, pendekatan dia hampir serupa dengan surah Baqarah. Tentang tauhid, tentang rasul, tentang jihad, tentang infak. Cuma ada tambahan-tambahan tentang apa yang samar-samar dalam hati manusia. Surah Baqarah banyak sentuh tentang takwa dan perkara yang berkaitan dengan iman. Dan dalam surah ini, Ali Imran, kita akan tengok banyak perkataan tentang rukun Islam pula. Gitu. So, pembahagian surah ini mudah. Kalau surah Baqarah, berapa pembahagiannya? Oh, dah lupa dah Ustaz. 9. Admin yakin je 3. 9. Start daripada hati dan di hujungnya doa, di tengah-tengahnya Kaabah. Itu pembahagian surah Baqarah. Surah Ali Imran ini dibahagikan kepada 2 bahagian. Ayat 1 hingga 92 itu tentang tauhid dan kerasulan. Tauhid dan kerasulan. Ayat 93 hingga habis, hingga 200, di situ ada tentang jihad, tentang infak. So, first half tentang tauhid, second half tentang jihad dan infak. Itu pembahagian yang general, gitu. Dalam surah Baqarah ada kisah lembu. Kan ada kisah lembu kan? Allah melarang manusia memuja lembu. Dan kuat Yahudi selain daripada dia memuja Allah, mereka juga menyembah lembu. Sebab, kenapa? Sebab ada kepelikan pada lembu tu. Walhal orang-orang Yahudi ni cerdik-cerdik. Tapi bila nampak kepelikan, dia jadi bodoh. Kalau orang Yahudi memuja lembu, sehingga surah itu dinamakan surah lembu. Orang Nasrani dia puja keluarga Imran, Maryam dan Nabi Isa. Dua-dua memuja. Dua-dua mengagungkan. Satu mengagungkan lembu, satu lagi mengagungkan keluarga Imran, isteri dan anaknya. Maryam ni anak kepada Imran. Anak dan cucunya. Dua-dua tentang pemujaan. Menanggap sesuatu tu lebih tinggi berbanding yang lain. Mengkultuskan sesuatu. Kita, masyarakat kita tak macam tu kan. Kita tidak kultuskan sesuatu kan. Kita tak kata kalau undi parti ni dapat pahala kan. Kita tak kata kalau undi yang ini masuk syurga, yang itu masuk neraka kan. Apa beza kita dengan lembu, dengan keluarga Imran ni? Kedua-dua dia memuja.
So kerana telah jadi keliru dalam hal ihwal agama. Kalau Yahudi dia nampak lembu tu pelik, maka dia puja lembu tu. Nasrani pula dia puja keluarga Imran sebab keluarga tu ada karamah, ada mukjizat. Kan kita tengok Syekh Abdul Qadir Jailani, oh kita angkat dia sebagai inilah penghulu para wali. Memang ada jawatan tu dalam agama kita ni. Selain daripada mereka berdua yang dipuja, Nasrani juga memuja Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Sebab asalnya diorang ni tidak begitu. Tapi lama-kelamaan, dia menjadi begitu sebab terlalu mengagungkan. Kenapa? Kerana ramai yang jahil, tidak belajar wahyu, maka senang ditipu. Empat, pemujaan. So harap-harap kita belajar Quran, belajar tadabbur, menjadi manusia yang tidak mudah ditipu, tidak obses, tidak mengkultuskan individu, tidak menanggap sesuatu yang pelik tu, wah inilah pelik. Yahudi dan Nasrani begitu bentuknya. Dan mereka juga, kan, mereka itu macam juga mereka juga macam penganut Nasrani, Yahudi yang tidak belajar agama. Dan kena jelaskan kepada orang Islam yang sesat dan juga Nasrani sebab mereka itu sesat kerana jahil. Bila sesat kerana jahil, maka kesan dia, mereka akan cipta, tambah baik, tambah benda-benda baru dalam agama. Dan benda ini bahaya bila agama ini ditambah-tambah dengan perkara baru yang bukan datang dari nas wahyu. Ajaran Trinity wujud selepas satu mesyuarat. Trinity ni wujud selepas satu mesyuarat. Ketua agama dia mesyuarat, lepas tu buat keputusan, kita wujudkanlah yang baru ni, Trinity. Kan bagus, kita gabungkan sekali God dengan anak Tuhan, dengan Ruhul Kudus. Macam shampoo, 3 dalam 1. Sebab tu bila sebut tentang tambahan-tambahan dalam agama, perkara-perkara bid'ah adalah perkara-perkara yang merisaukan. Kita tak belajar agama, apa yang kita nak sampaikan pada anak kita? Anak kita tak dapat input tentang agama, apa yang dia nak sampaikan pada anak dia? Anak yang tu tak dapat input agama, apa yang dia nak sampaikan pada generasi seterusnya? Katalah dah 5 generasi tak dapat agama. Generasi ke-6 akan buat tambah-tambah tentang agama. Dia rasa ini kod agama. So lambang Yahudi surah Baqarah, lambang Nasrani surah Ali Imran. Kedua-duanya memuja dan buat agama baru. So kekeliruan dan kesesatan mereka diperbetulkan dalam surah ini, surah Ali Imran, dan ternyata ramai orang-orang Nasrani, Kristian telah masuk Islam setelah mereka faham surah ini. Dengan tambahan nanti bila belajar surah Maryam juga tentang Nasrani.
Tuan-puan ada ikut isu Meghan Rice? Meghan pula. Meghan Rice yang masuk Islam. Kan antara isu yang mula-mula dia bangkitkan ialah aku tak pernah tahu, tak pernah dengar cerita bahawa Nabi Isa bercakap waktu kecil. Dia tak jumpa dalam Bible, New Testament, Old Testament. Aku tak pernah tahu benda ni. Tapi bila aku baca Quran, rupanya Nabi Isa tu bercakap waktu kecil. Ini ni suatu yang mind blown. Kita baca Quran, kita tahu benda tu telah sekian lama kita tahu. Tapi pernah tak kita sampaikan kepada orang Nasrani bahawa Nabi Isa pernah bercakap waktu kecil? Tak ada. Tak pernah kan? Mereka ni orang Nasrani, orang Kristian sangat mengkultuskan Jesus. Sesuatu yang pelik tentang Jesus tu yang datang daripada Quran sampaikan pada mereka. Inilah Isa yang sebenar. Inilah Nabi Isa yang kami imani. Tapi dengan Yahudi, tentang lembu. Siapa yang sembah lembu? Diorang je bodoh sembah lembu. Sebab tu tak match sangat dengan Yahudi ni. Diorang mengkultuskan benda yang bukan sepatutnya dipuja. Lembu. Tapi Nasrani, Nabi Isa kan dekat dan akrab dengan kita. Satu tengok India begitu menyokong Israel. India begitu menjadi penyokong kuat Israel. Dan menariknya, kita panggil orang India buat konsert dekat Malaysia 1 hari bulan 12. Sementara orang-orang dekat Palestin kena bom oleh Israel. Sekutu kuat India. So, kita boleh tepuk tangan. Tahniah, tahniah. So sebelum surah ini turun, ada wakil dari Najran. Ni latar belakang surah Ali Imran. Ada wakil daripada Najran datang untuk berdebat dengan Nabi. Bila? Pada 9 Hijrah. Setelah Mekah ditakluki dan negara Islam telah terbentuk di Madinah. Najran ni adalah tempat penganut Kristian. Tempat penganut Kristian. Mereka dengar tentang Nabi SAW dan Islam dan mereka marah bila dikatakan yang penganut Kristian sesat. Maka mereka pun datang berdebat dengan Nabi SAW. Berapa ramai yang datang? Lebih kurang 60 orang datang nak jumpa dengan Nabi. 60 orang. 14 daripadanya ialah pemuka-pemuka agama, padri-padri besar, 14. So mereka jadi tetamu dan ditempatkan di Masjid Nabawi. Berapa orang datang? 60 orang. 14 daripadanya padri besar. Semuanya jadi tetamu tinggal dekat Masjid Nabi.
So umat Islam layan mereka dengan sangat baik. Walaupun mereka datang dan hendak berdebat tentang Islam, mereka tetap dilayan dengan baik. Dan pada waktu itu mereka sangat marah bila dikatakan Nabi Isa hanyalah manusia biasa dan tidak boleh dipuja. Sangat marah kot. Ialah samalah macam kita kalau kita sentuh tentang duit ni tak datangkan apa-apa manfaat. Hai Ustaz, tak ada duit boleh mati Ustaz. Tu bila puja duit kan. Bila Tuhan dia tu duit, kita sentuh tentang duit, oi dia pergi melenting. Bila Tuhan dia parti, kita sentuh tentang parti, oi melenting. Melenting. Nampak tak? So mereka marah. Bila dia kata Nabi Isa ni manusia biasa je, mana boleh dipuja? Tak terima, marah. Kan kalau kita kata Tok Wali tu tak boleh dipuja, tak boleh gitu, tak boleh gini, oi ramai melompat marah. Tok Wali tu saya kenal tu. Kan Datuk saya kenal. Ramai yang melompat dan marah. Itu tandanya dia keliru. Keliru. So penjelasan yang perlu diberikan. Dia tak tahu, dia keliru. So bila mereka berhujah dengan Nabi, Nabi tunggu je. Diorang dah cakap, Nabi tunggu. Sebut satu. Settle macam tu Allah turunkan surah ini. Allah turunkan surah ini. Dan di akhir surah ini nanti akan ada ajakan mubahalah. Mubahalah dengan mereka. Mubahalah ni apa? Mubahalah ni macam yang dibuat oleh Najib Tun Razak dekat Masjid Kampung Baru. Mubahalah. Sumpah laknat. Sumpah laknat antara dia dan orang-orang yang memfitnah dia. Tapi mubahalah di sisi Nabi, apa yang Nabi buat, sumpah laknat antara orang kafir dan orang beriman, orang mukmin. Dalam mubahalah ini kita minta Allah tunjuk siapa yang benar. Kenapa? Sebab Nabi dah beritahu tentang kebenaran melalui surah Ali Imran. Tapi mereka masih juga degil. Kita dah bagi tahu fakta, dia tetap tak nak terima. Akhirnya diputuskan, okeylah, kita buat sumpah mubahalah. Kalau apa yang aku buat betul, maka aku dapat manfaat, engkau akan dapat azab. Kalau apa yang aku buat salah, aku dapat azab, engkau dapat manfaat. Tapi sumpah laknat ni tuan-puan, syariatnya ialah antara Islam dan musyrik. So ada tegahan, jangan pula orang Islam nak mubahalah dengan orang Islam lain. Pernah puak Syiah ajak mubahalah dan akhirnya mereka tak muncul pun. Sebab mubahalah ni senjata terakhir kepada mereka yang sangat degil. Degil. Pernah dulu Ibnu Hajar pernah bersumpah mubahalah dengan satu ajaran tarekat sesat di Mesir. Dia dah sampaikan dakwah ajaran tarekat tu tak nak terima. Last kali okeylah kita buat sumpah laknat, mubahalah. Siapa betul dapat manfaat, siapa salah kena laknat. Dan pengamal tarekat tu mati dalam tempoh tak sampai 3 hari. Tu jalan terakhir sumpah mubahalah ni.
Sumpah mubahalah dalam mahkamah syariah sama ke? Itu aku tak tahu. Kena tanya mahkamah syariah lah. Harap-harapnya sama. Tapi poin dia ada benda ni. Ada jalan terakhir. Kalau dalam surah Nur, yang tu disebut sebagai sumpah li'an. Itu sumpah li'an. Itu antara suami isteri. Antara suami isteri. Ini mubahalah ni antara orang musyrik dengan orang kafir. Orang musyrik dengan kafir. Orang kafir dengan orang Islam. Bukankah dekat hujung surah Baqarah kita minta pada Allah fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami atas orang-orang kafir, maka sifat orang kafir itu disebutkan dalam surah ini, surah Ali Imran. So, jom kita tengok apa kesamaran dalam surah Baqarah, tanda tanya dalam surah Baqarah yang akan dijawab dalam surah Ali Imran. Ada beberapa benda kesamaran, kekeliruan dalam surah Baqarah. Bukan keliru, dia disebut secara umum tapi dijelaskan dengan lebih detail dalam surah ini. Gitu. Pertama, Allah gunakan gelaran kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu bila orang Nasrani dengar, dia bukan anak Tuhan ke? Kan? Kenapa Isa ibnu Maryam? Kenapa tidak Isa bin Allah macam tu? Kenapa Isa ibnu Maryam? Kan, ma'azallah. So, kekeliruan ini akan dijawab pada ayat 7. Dalam surah Baqarah tidak dijelaskan. Dia cuma digelar Isa ibnu Maryam. So, kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, yang sudah diubah, dia sebut dalam kitab tu Isa ni anak Allah ataupun roh Allah. Maka kekeliruan itu akan habis jika penganut Nasrani belajar Quran. Ayat 7 akan menjelaskan nanti. Okay. Kemudian yang kedua, ada mukjizat yang diberikan pada Nabi Isa dan mukjizat Nabi Isa ni hebat. Dia boleh hidupkan orang mati. Ada mana-mana doktor boleh hidupkan orang mati? Tak boleh. Ada kan dalam kelas kita ni, ada yang doktor boleh hidupkan orang mati? Tak boleh. Itu tinggi sangat level tu Ustaz. Okey, kita kurangkan sikit. Boleh sembuhkan orang buta? What? Orang buta sembuhkan? Dia kalau dah buta, buta asli. Nak sembuhkan macam mana? Nabi Isa boleh sembuhkan. Boleh sembuhkan pekak asli, Nabi Isa boleh sembuhkan. Sebab kesemua penyembuhan itu dikira luar biasa. Bukan saja zaman tu luar biasa, sampai ke sekarang. Kemudian apa lagi? Nabi Isa, dia kalau setakat level origami ni tak main lah. Kita main origami kan, daripada kertas bentuk-bentuk, jadi merak. Level Nabi Isa, dia main tanah liat. Bentukkan jadi burung, burung tu terbang. Itu mukjizat Nabi Isa. Dia buat seekor burung dari tanah liat, kemudian hidupkan burung tu. Kita kalau berada di sisi Nabi Isa dan dia buat main-main macam tu, bentuk burung dan burung tu boleh terbang, kita surrender. Satu orang yang melihat keajaiban macam ni, ini bukan manusia, ini Tuhan.
Itu dari sudut mukjizat. Dari sudut ilmu, Nabi Isa ada kelebihan. Kelebihan macam mana? Nabi Isa, dia tahu apa yang kita simpan dalam rumah kita. Macam dekat rumah admin tu kan, belakang dia ada rak-rak buku tu, okey. Nabi Isa boleh tahu buku apa yang ada dekat rumah tu. Hebat kot. Hebat. Dia boleh tahu apa yang disimpan dekat rumah. Admin, dia punya simpanan emas dia dekat laci nombor 2. Dekat belakang sekali. Itu emas gelang kaki. Gelang tangan dekat almari dalam kocek baju sebelah sini. Dia boleh tahu. Sebab itu bila Nabi Isa boleh buat benda-benda ajaib dan hebat macam tu, orang dekat keliling waktu tu, dia kagum. Sebab kelebihan itu berbentuk bukan sifat manusia, tapi ini sifat Tuhan. Maka mereka memuja Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sedangkan itu semua mukjizat. Dan mukjizat itu hanya dengan kuasa Allah. Maka keliru tanpa jelas tentang isi kandungan mukjizat, dia salah. Salah mengagungkan. Dan kekeliruan ini dijawab pada ayat 49 hingga 51. Kalau kita tak faham tentang mukjizat, tentang karamah, akhirnya kita sembah orang itu, bukan sembah Tuhan. Bawang. Kemudian nombor 3. Ada tulisan-tulisan ulama'-ulama' mereka yang kata Nabi Isa tu adalah anak Tuhan dan ada kuasa. Dan penganut agama ini sangat memandang tinggi kitab ulama' mereka. Mereka percaya penuh apa yang disebut oleh ulama' itu tanpa merujuk sumber asal. Kita kan macam tu juga. Baca Quran tak nak, tapi bila baca kitab ulama', wow. Kalau ada dalam kitab sikit, terus anggap benda ni benar belaka. Sikit-sikit hujannya apa? Ada dalam kitab itu, ada dalam kitab ni. Tanpa merujuk sumber asal Quran dan merujuk hadis. Allah nak beritahu dalam surah ini, yang kalau ada kitab yang ajar akidah yang salah, itu bukan kitab ulama', itu kitab syaitan. Tak kira siapa yang tulis. Dijawab dalam ayat 79. Bukan asal ada dalam kitab, boleh guna. Tak. Rujuk kembali pada Quran. Baca Quran tak nak. Lepas tu suka hukum orang sana sini. Kan? Nombor 4. Berapa dah tadi? 3, 4. Tentang Maryam. Tentang Maryam. Maryam bukan Nabi. Tapi wali. Maryam wali. Orang kita kan suka wali-wali ni. Tapi tak pernah pun hadiah Fatihah pada Maryam, wali. Wali ni apa?
Wali ialah orang yang dibantu oleh Allah. Dibantu oleh Allah menghadapi kesulitan-kesulitan. Malah orang Melayu bila sebut tentang wali, Tok Wali ni, kenapa? Kenapa Tok Wali tu? Oh, dia boleh jalan atas air. Dia boleh pergi Mekah balik hari. Itu dapat cerita dari mana? Dengar. Tok Guru aku pernah cerita. Yang itu pernah cerita, aku dengar-dengar. Cerita orang tu, cerita orang ni. Nampak sendiri tak? Tak nampak. Tapi dia percaya tu mengalahkan percaya Quran. Dan sekarang Allah sendiri cerita kewalian Maryam. Dia dapat rezeki dalam bentuk makanan. Dalam mihrab. Dia tak buat apa-apa. Nabi Zakaria datang, masuk, makanan dari mana? Ini datang dari Allah. Siapa bagi rezeki pada Maryam? Allah bagi direct. Ini level wali. Tapi ada pernah kita sebut tentang kewalian Maryam? Kan? So, kekeliruan ini dijawab pada ayat 37. Dan kerana perkara ini cukup luar biasa, maka penganut Nasrani memuja Maryam dan mereka lihat beliau sebagai bukan manusia biasa. Sedangkan dia manusia je. Kesan daripada takwa. Kesan dari takwa. Dia dibantu oleh Allah. Kita pun boleh kalau kita bertakwa. Problemnya nak bertakwa tu yang kita tak nak, tapi bantuan tu nak. Kan? Kan mumet tu nak mikir tu. Mumet. Yang seronok-seronok nak takwa tak nak. Gitu. Nombor 4. Nombor 5. Ustaz tak masuk lagi surahnya. Ya belum. Ini baru pengenalan kok. Baru pengenalan. Nombor 5. Ada juga kekeliruan mengenai Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini juga ahli keluarga Imran. Sepupu-sepupunya. Ahli keluarga Imran. Dan ada golongan yang sesat yang memujanya. Dalam kalangan orang Nasrani memuja Nabi Zakaria. Zakaria disebut apa dalam Nasrani? Zakaria. Zakaria kan? Zakaria. Dia juga dipuja. Dia juga dipuja sebab dia dapat anak dalam usia yang sangat tua. Sedangkan isterinya tidak pernah mengandung dan melahirkan. Zakaria dapat anak Yahya. Dan Yahya itu sifatnya, sikapnya mirip dengan Isa. Maka mereka memuja dan minta berkat atas sebab kelebihan-kelebihan itu. Sama juga macam orang kita. Ada yang tak dapat anak, maka ada guru-guru yang ajar agar minta berkat dari Nabi Zakaria. So apa beza akidah kita dengan akidah orang Nasrani? Allah beritahu bahawa perkara-perkara pelik yang terjadi pada baginda adalah datang dari Allah. Bukan Nabi Zakaria sendiri berkuasa untuk buat begitu. Nabi Zakaria sendiri pun terkejut bila diberikan seorang anak dalam usia yang sangat tua. Maksudnya bukanlah kuasa baginda. Kalau kuasa baginda sendiri, kenapa nak terkejut? Dan kekeliruan ini dijawab pada ayat 38. Gitu. Tentang doa Nabi Zakaria ni, nanti bila kita sampai surah Maryam,
kita tengok bagaimana powernya doa Nabi Zakaria. Bukan doanya itu sendiri power, tetapi perseverance, ketahanan Nabi Zakaria, kesabaran Nabi Zakaria tu yang menakjubkan. Dia ada sebut tentang aku tidak pernah merasa hampa berdoa denganmu. Dia ada sebut tentang rasa hampa. Aku tidak pernah rasa hampa berdoa padamu. Nabi Zakaria berdoa nak anak sejak kahwin sampai usia tua, hari-hari doa. Dia dapat tak? Setiap kali doa, tak dapat. Tapi Nabi Zakaria kata, aku tak hampa. Aku terus berdoa. Rupanya, Nabi Zakaria berdoa tu, tujuannya bukan dia nak apa yang dia minta. Dia happy kerana dia dapat berdoa, minta pada Allah. Ada orang, dia berdoa, dia happy kalau doa dia tu makbul. Selagi tak makbul, dia tak happy. Tapi Nabi Zakaria, setiap kali dia berdoa, dia happy. Makbul tak makbul itu perkara kedua. Yang penting aku berdoa pada Allah. Berdoa tu buat dia happy. Berdoa tu buat dia tak hampa. Kita tuan-puan kadang nak minta pada Allah pun malas. Punya malas kita, lepas kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lipat sejadah. Tak ada pun nak angkat tangan ke doa pada Allah. Kita happy ke doa pada Allah? Asyik-asyik doa yang ni je. Kadang sampai shortcut. Ya Allah, aku minta yang macam semalam. Kan, seperti di atas ya Allah, seperti di atas, seperti semalam. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, seperti semalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, mudah betul kita. So, lain kan? Lain. Cara Quran menjelaskan cara para Nabi bertindak. Para Nabi bertindak, dia happy kerana dapat berdoa. Gitu. Manalah boleh begitu. Kita kan ada adab-adab berdoa. Tak bolehlah doa, ya Allah macam semalam. Betul, Allah Maha mengetahui. Tapi apa effortmu? Kau minta pun tak nak? Kan? Minta pun bermalas-malasan. So doalah sungguh-sungguh. So itu tadi 5 kesamaran tentang tauhid. 5 kesamaran tentang tauhid. Okey. Kemudian ada lagi 3. Wah, belum habis ni. Ada lagi 3. Dan 3 ni kita sambung lain kali. Dia tentang kiblat, diorang punya kesamaran tentang kiblat, tentang kekalahan perang Uhud. Dia ada samar-samar. Oh, esok malam tak dapat. Saya ada daurah esok malam tentang surah Ahzab. Ada orang minta saya buat tentang surah Ahzab. Jadi saya tak dapat nak on kelas besok malam. Kita boleh jumpa minggu depan tentang surah Ali Imran. So sebelum kita masuk, at least kita dapat gambaran surah ni bagaimana, apa yang berlaku supaya kita tidak blur. Oh, kenapa jadi macam ni? Kenapa disebut macam ni? Gitu. So nanti tentang kiblat, tentang perang Uhud,
Dan ada lagi tentang makan unta. Makan unta. Sebab Bani Israel, dia diberi hukuman, peraturan tak boleh makan unta. Tapi Nabi kata halal makan unta. Lepas tu mereka kata, halal haram ni keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Maka mereka tuduh Nabi buat kerja Tuhan. Mereka tuduh Nabi buat kerja Tuhan. Itu dijelaskan pada ayat 93. Sama juga macam kita tuan-puan. Kita kadang nampak orang tu buat salah, ikut ketetapan syariat. Contohnya apa? Mana boleh buat lawak-lawak tentang agama. Stand up comedy. Kadang-kadang, dulu saya Muslim, sekarang tidak lagi. Dia cakap macam tu. Tapi dalam bentuk lawak. Dia kata, itu untuk berlawak je. Saya memang tetap Muslim, cuma nak berlawak-lawak je. Dalam agama benda tu tak boleh. Lalu bila kita kata, benda tu haram, tak boleh, berdosa, masuk neraka. Orang tu jawab apa? Engkau bukan Tuhan. Jangan ambil kerja Tuhan lah. Tuhan saja yang boleh menghalalkan dan mengharamkan. Apa beza dengan kes Yahudi tadi? Benda dah jelas dalam agama. Dia yang tak belajar. Lalu bila orang kata benda dia salah, hukum dia begini, jangan. Itu keputusan Allah. Jangan tuduh-tuduh orang halal ke haram ke, jangan. Wah, dia yang tak faham isu. Itu. Maka dalam surah ini, Allah jelaskan unta tu halal. Cuma dalam situasi Nabi Yaqub, dia tak makan unta sebab dapat nasihat daripada doktor, unta itu tak sesuai kerana masalah kesihatan baginda. Sebab tu baginda tak makan unta. Bukan unta tu haram kepada semua orang. Maka anak cucu Nabi Yaqub silap faham sehingga mengharamkan pada Bani Israel keseluruhan. Sebab ramai yang buat begitu, pandai-pandai pantangkan sendiri. Kita pun macam tu kan, lepas bersalin, siapa yang kata makan itu tak boleh, makan ini pantang, makan itu pantang? Memang ada ya, dapat nasihat daripada pakar perubatan. Atau kita yang pandai-pandai, ini angin ni, tak boleh ni, ini tak boleh ni, gatal nanti. Ni nanti anak ni hitam. Wah, banyak betul pantang larang kita. Dapat dari mana sebenarnya? Betul ada kajian ke? Betul ada bukti-bukti empirikal ke? Atau kita mandai-mandai pantangkan sendiri? Janganlah begitu. Halal dan haram sudah jelas. Halal dan haram sudah jelas. Dan kalaupun kita kata, ini pengalaman saya lah Ustaz. Lepas bersalin ni memang kena pantang. Tak boleh makan ikan itu dan ikan ini, takut bentan. Betul, waktu puan makan dulu memang bentan. Tapi cuba anak yang sekarang ni makan, bentan tak? Kalau tak bentan, okey untuk dia. Macam kes Nabi Yaqub, dia tak boleh makan unta. Sama macam orang kencing manis. Tak boleh makan gula. Gitu. So nak pantang-pantang ni, kena dapatkan nasihat yang pakar. Ni antara kita ni ada Dr. Sarina. Minta nasihat daripada dia. Sebab badan masing-masing, sesuai tak sesuai. Belum tentu orang A tak boleh makan, kita pun tak boleh makan. Gitu. Sebab tu agama ni mudah. Jangan disusah-susahkan.
Kan? Punya mudah agama ni, kalau dah sampai masa 9.37 terlebih, kita tutup je lah. Dah, kembali pada moderator. Ustaz, nak buka soalan ke macam mana? Oh, saya kena pergi ke TV Hijrah. Oh, Saya baik. ada rakaman untuk untuk Waalaikumsalam sampai pukul berapa dah? Start pukul 11. So saya kena bergegas ke KL pula. Baik. Sebelum ni dengar Assalamualaikum. Sekarang Waalaikumsalam pula. Jawab salam. Ya. Malam ni jangan lupa mencari sumbuh setelah tersungkur. Hui, 11:30 malam. Oh, insyaAllah tak boleh tidur lah malam ni. Baik. Ustaz pun nak bergegas. Kita tak boleh buka soalan ya jemaah. Harap bersabar. Kita tunggu Ustaz di minggu hadapan insyaAllah. Kalau ada rezeki lagi Ustaz. InsyaAllah. Kita mula dengan tadabbur ayat yang pertama minggu depan insyaAllah kan Ustaz. Dah habis dia punya pendahuluan yang sangat panjang masya-Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Dan semua jemaah semoga kita sikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan, mendapat ibrah kita dengan mukadimah surah Ali Imran hari ini masya-Allah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit bahan kuliah Ustaz boleh? Malam ni kita ada satu je lagi kuliah maghrib kita pukul 8 malam ini bersama dengan saya Ahmad Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM. Hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia dan bacaan surah Al-Mulk pukul 8 malam. Maaf, terkeliru di situ. Okey, dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.